Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pagi ni kita akan mulakan topik tajuk dalam bab 3 Okey, bab 3 ni matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, jadi kita akan mula bahagian yang pertama, simpanan dan pelaburan. Okey, ni buku teks awak sekarang ni. Okey, muka surat 52. Okey, simpanan dan pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan? Cikgu baca sikit. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan dalam peti, besi, tabung atau laci. Dan wang lebihan ni juga boleh disimpan di bank. Okay, dan dia adalah dia kira faedah ke bergantung pada tempoh yang kita simpan. Okey, semua cerita dalam muka surat 52 ni, simpanan ada 3 tempat boleh simpan. Okay, cara simpanan tu boleh simpan dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Cikgu dah sediakan nota ringkas sahaja sebab yang panjang-panjang ni sebenarnya awak nak kena baca lah. Dan kalau awak tak nak baca, cikgu dah share video dan video tu dah menceritakan semua nota ni. Okey, ni tadi kita dah baca. Okey, apa itu simpanan. Dan dia ada 3. So awak kena ingat lah, okey, apa beza antara akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Akaun simpanan yang mula ni, akaun simpanan biasa ni, awak biasa tengok kan orang berurusan, contohnya ibu bapa awak ke Jadi akaun simpanan ni kita boleh keluar duit lah, okey, pada bila-bila masa. Boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Okey, guna ATM machine, okey. So setiap kali memang biasanya kalau kita menggunakan perkhidmatan bank, dia akan adalah faedah ke, okey, syarat-syarat tertentu. Okey, beza dia dengan akaun simpanan tetap. Apa beza? Apa beza akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap? Mana lagi senang? Akaun simpanan. Akaun simpanan lagi senang. Kita boleh keluar masuk bila-bila masa. So akaun simpanan tetap ni pula dia ada syarat. Kalau kita nak simpan jumlah wang tu, dia mesti dalam satu masa tertentu. Dia bagi 3 bulan ke, 9 bulan ke, 1 tahun ke. Kemudian dia punya kadar faedah lebih kompetitif. Okay. Sebab kita simpan tu dalam tempoh masa yang lama kan. Okey, contoh lain, dia cakap syarat dekat sini, wang simpanan tidak boleh dikeluarkan. Ni, bila kita simpan dalam akaun tetap, kita tak boleh keluar sampai satu tempoh. Ni semua ada dalam video tadi. Okay, dia dah cerita. Okey, lepas tu dia ada pula dia punya syarat dia ni, kita tak boleh keluar. Kalau kita keluar juga macam adalah seolah-olah macam hukuman dia kan. Dia punya faedah boleh dibatalkan. Okey, kita tengok akaun semasa. Apa pula beza dengan akaun semasa? Okey, nampak akaun semasa. Beza pula daripada akaun tetap. Apa beza dia? Dia guna cek. Dia guna cek, betul. Dia boleh melakukan pembayaran melalui cek. Kemudian satu lagi, dia mesti ada siapa? Dia perlu seorang perujuk. Dia mesti ada seorang perujuk. Okey, dia nak buka bank tu, dia mesti ada seorang perujuk yang pemegang akaun semasa di cawangan bank tu. Okey, itu di antara syarat-syarat dia lah. Cikgu ada buat ringkasan, tapi ringkasan cikgu menggunakan ayat pertama sajalah. Yang lain awak baca dan fahamkan. Okey, kemudian awak ada bahagian yang kedua, pelaburan. Okey, ni cerita tadi, pelaburan ada 3 juga, amanah saham, hartanah dengan saham. Kita terdapat 2 jenis pelabur. Ada pelabur agresif, okey, dia melabur dekat pasaran saham. Kemudian ada pelabur sederhana, dia membeli amanah saham, bond dan dana kualiti. Ada nota-nota ringkas kat situ. Okey, secara umumnya saham ni, tujuan saham mengumpul modal, semuanya nak keuntungan sebenarnya. Okey, 3 ni sebenarnya kita nak keuntungan. Okey, so dia ada cerita dekat situ. Individu beli saham merupakan pemilik syarikat. Kemudian pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Memang dia mesti dapat untung lah kan. Okey, amanah saham pula. Apa beza tadi?
saham dengan amanah saham ni apa beza dia? Cuba tengok ayat apa yang menunjukkan beza. Nampak beza tak dengan saham tadi? Amanah saham. Kenapa ada setengah pelabur ni dia pergi ke amanah saham? Untuk mendapatkan apa? Dia dikendalikan oleh syarikat. Okey dia dikendalikan oleh syarikat unit saham tapi diuruskan oleh pengurus profesional. Okey. Siapa biasanya yang nak pergi ke amanah saham ni? Orang yang tak berpengetahuan. Okey, dia nak melabur tapi dia tak ada idea macam mana cara dia nak dapat pelaburan yang untung. So dia boleh pergi ke amanah saham. So ada orang yang akan membantu dia dekat situ. Okey. Dia akan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh dapatkan bantuan dari syarikat unit amanah saham. Okey, jadi dia bagi tahu samalah, tujuan dia sama. Syarikat unit saham pun dia akan mengumpulkan wang untuk pelabur, dia labur pula pada syarikat-syarikat yang lebih besar. Untuk mendapatkan pulangan. Bila dah untung dia bagilah balik kepada siapa yang melabur dengan dia lah. Contoh yang ketiga. Pelaburan yang ketiga ialah hartanah. Hartanah ni kita melabur apa? Kita melabur bentuk apa untuk hartanah ni? Bentuk benda yang tetap tak beralih. Aset dia tidak alih kan. Contoh rumah, kedai, tanah. Itu benda-benda besar tu. Sebab tu dia kata sebelum kita membuat pelaburan hartanah ni kita kena fikir dulu. Ambil kira berbagai aspek dari segi kewangan macam mana. Sebab dia jangka masa yang panjang. Untuk simpanan tadi cikgu ada akaun simpanan. So bila nak pergi belanja kita cucuk je kad pada mesin ATM tu, kita boleh keluar duit untuk berbelanja. Untuk hartanah contoh, cikgu beli rumah untuk disewakan kepada orang lain. Itu pelaburan cikgu. Untuk masa depan. So 20 tahun, 25 tahun akan datang, satu masa kita dah habis bayar rumah tu dengan bank, so cikgu akan dapat semula keuntungan. Katakan cikgu beli rumah tu dengan harga 64,000. So satu masa bila dah sampai 20 tahun, mungkin rumah tu akan jadi berganda 120,000. So cikgu jual dengan harga 120,000. Kata cikgu ada untung dia. So itu jangka masa panjang lah. Maksudnya kalau kita dari segi yang pelaburan ni kita tak boleh pula lah nak hari ni jual, esok beli, lusa jual lah. Tak boleh lah pula macam kita buat akaun simpanan ni keluar masuk. Kalau sekali kita dah tetap beli, maknanya kita akan bergantung dengan pelaburan tu untuk jangka masa yang agak panjang. Itu contohlah nak pergi kedai ke, tapi itu simpanan yang lebih menguntungkan. Tadi kita dah bincang. Cikgu dah bacakan ayat dia dan ini ringkasan akaun simpanan semasa. Pemegang akaun simpanan ikut kemampuan. Akaun simpanan tetap dia ada syarat simpan dalam tempoh masa tertentu. Akaun semasa, pemegang akaun boleh melakukan pembayaran melalui cek. Sebab ni jumlah dia ni agak lama. Agak panjang, masa dia agak panjang, jadi dia ada macam-macam lagi syarat dia lah. Pelaburan tadi ada 3. Amanah saham, hartanah dengan saham. So tengok beza dia, saham tu bentuk macam mana. Amanah saham tu dikendalikan oleh unit tertentu, ada orang pengurus profesional yang bertaliah. Itu kan ingat beza dia. Jadi hartanah ni pula dalam bentuk aset yang lebih besar lah. Rumah ke, kedai ke, tanah ke. Faedah mudah. Contoh yang pertama kita nak bincang ialah contoh 2. Ini cara pengiraan, macam mana kita nak kira interest atau faedah. So dia ada bagi rumus kat situ, I sama dengan PRT. Awak akan terus menggunakan rumus tu kalau soalan dia berkait dengan faedah. Ni I sama dengan PRT. So P ialah principal, P ialah untuk principal. I ialah faedah atau interest. Bahasa Inggeris nak sikit nak ingat sebab dia guna perkataan bahasa Inggeris ni. R ialah rate. R ialah rate atau kadar faedah. T time lah. T ni biasalah time, masa. Contoh 2. Cik Badrul menyimpan 5,000. So 5,000 ni ialah dia punya apa tu? 5,000 tu dia punya apa? Principal.
Okay, so ini ialah dia punya P. Okay, 5,000 ni dia punya P, kemudian dia bagi nombor lagi, dia bagi kaedah faedah. Okay, so dia punya R 3. So 3% ni tukar, dia akan jadi 0.03. So tempoh T. Ni tempoh, sini T. Awak nak kira faedah dia. So faedah ialah I kan. So kita mencari I lah. Okay, dalam cerita ni dalam soalan ni kita mencari I. So guna je lah PRT, darab je. 5,000 darab 3% darab 2, dah dapat jawapan. Simple kan? Okay, so contoh yang berikutnya kita nak bincang, apakah kesan terhadap faedah mudah? Kita nak cerita, okay, soalan pertama kita nak kira dia punya faedah. Soalan yang kedua kita nak kira dia punya kesan. So soalan awak sampai muka surat 19, kesan. Okay, soalan yang akhir tu dia cerita pasal kesan. Okay, contoh. Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000 di bank. Kaedah faedah dia 3% setahun. Hitung jumlah simpanan selepas beliau menyimpan selama, okay, yang pertama 2 tahun. Kemudian ada 3 tahun. Dia suruh buat perbezaan. Okay, kita nampak kesan dia nanti. Okay, sama juga awak kena guna rumus ni juga. I sama dengan PRT. Sebab kita mengira faedah. Soalan dia, mana soalan? Okay, hitung jumlah simpanan selepas ni. Okay, so kita nak tahu dia punya beza. Sebelum kita dapat jumlah simpanan, dia kata hitung jumlah simpanan. Sebelum kita dapat jumlah simpanan, mesti kita nak kira faedah dia dapat berapa dulu. Okay, cara kiraan untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, samalah awak guna macam ni kan. I, faedah tu I sama dengan PRT. Masuk je lah. Okay, P dia ialah 8,000. Ini P kan. Menyimpan. Simpanan yang pertama ni tadi principal kan. Okay, principal dia P yang 8,000 ni lah. Okay. Okay, kemudian R. R ialah kadar faedah. R sama dengan 3%. Tahun ni berbeza kan. Tahun dia berbeza. Okey, tahun dia berbeza. Untuk yang mula ni A dia simpan 2 tahun. Betul tak? So untuk yang B pula kita nak kira 3 tahun. Kat sini kita nampak beza dah. Okey, faedah untuk 2 tahun dia dapat 480. Kalau dia simpan pula untuk selama 3 tahun, faedah dia dapat 720. Banyak beza. Okey. Okey, jadi jumlah simpanan kita tambah dengan faedah. Kalau untuk yang 2 tahun dia dapat 8,480. Kalau dia simpan untuk 3 tahun dia akan dapat 8,720. Okey, tu ada beza. Mana lagi banyak? 2 tahun. Mana simpanan dia lagi banyak? 2 tahun? 3 lah. Okey. 3 tahun dah lagi banyak sebab 3 tahun dia ada lebih sebanyak 720. Okey, so dia ada kesimpulan kat situ. Berdasarkan contoh di atas, didapati bahawa semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperolehi. Okey, bila kita dah kira faedah, kita campur je, okey, untuk dapatkan jumlah simpanan dia. Itu contoh terakhir yang kita bincang hari ni. Okay, juga akan share slide latihan sekarang. So tajuk bab 3. So kita akan pergi latihan. Dekat sini pun ada nota. Simpanan ialah wang lebihan yang disimpan yang di tempat yang selamat seperti bank, tabung simpanan atau peti besi. Pelaburan ialah penggunaan wang untuk membeli instrumen pelaburan. Untuk mendapatkan, tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan. Kalau pelaburan lah, okey. Kalau simpanan tak ada apa, kita simpan aja supaya kita punya harta wang tu semua selamat. Kita cuba latihan A. Kenal pasti simpanan berdasarkan pernyataan berikut. Aizat keluarkan wang 1,000 pada mesin ATM. Apakah akaun yang digunakan? Jawab soalan. Akaun apa ni? Simpanan. Ya, simpanan. Jelas sangat. Sebab dia boleh keluar dekat mesin ATM tu bila-bila masa. Okey, kita cuba nombor 2. Untuk membuka akaun simpanan ini, bank. Contohnya Maybank.
dia perlu mendapatkan seorang perujuk. Dia kena ada seorang perujuk. Akaun apa ni? Semasa. Akaun semasa. Okey, Akaun semasa. akaun semasa. So, kena ingat beza setiap satu tu. Okey, pemegang akaun ini diberi sijil simpanan. Yang mana satu yang memberi sijil simpanan? Akaun apa? S. Akaun apa? Dia ada diberi sijil dan menyimpan akaun ini. Setelah menyimpan akaun ini. Mana di antara tiga-tiga tu ada beri sijil? Simpanan tetap. Simpanan tetap. Okey, ini pula pelaburan. Tadi simpanan kan? So ini pelaburan. Semuanya cikgu dah cerita Okey, tengok contoh. Syarikat Cendana telah menerbitkan 10,000 unit berharga RM2. Okey, jadi ini ialah saham. Okey, jadi tengok ayat yang nombor 1 ni. Puan Norlin telah memberi 300 unit share saham Maju Berhad. Ada syarikat tu nama dia. Dengan harga RM1.80 seunit. Sama tak dengan contoh tadi? Sama. Lebih kurang lah kan. Dia beli unit kan. Dia beli share. Dia beli saham lah tu. Okay. Jadi mana satu bentuk pelaburan dia ni? Saham. Ini ialah saham. Okey, nombor 2. Puan Dija telah membeli 1 unit rumah. Ni jelas sangat dia beli rumah. Apa bentuk pelaburan dia? Hartanah. Mesti hartanah. Sebab dia ada barang sangat besar tu rumah tu. Harga pun mahal. Okey, nombor 3. Pada Januari 2018, Puan Nadia telah membeli 1,000 unit amanah saham dari syarikat bukan sikit-sikit unit yang dia beli ni. Tengok 1,000 unit banyak tu. Okey, jadi syarikat ni mesti satu syarikat yang berpengaruh. Okey. Apa bentuk pelaburan dia? Amanah saham. Amanah saham. Okey, amanah saham. Okey, amanah saham lah. Besar unit dia tu. Okey. Okey, kita dah selesai untuk muka surat 17. Okey. So, untuk latihan muka surat 18, dia ada bagi nota dekat situ. Faedah mudah. Kita mengira faedah sekarang ni. Tadi cikgu dah bagi tahu rumus dia. Okey. Ialah R sama dengan PRT. P ialah principal, R ialah rate, T ialah time. Itu dalam bahasa Inggeris. So, tengok translator dalam bahasa Melayu dia. Prinsipal ni ialah jumlah yang disimpan. R ialah kaedah-faedah. T ialah masa tu kena ingat. Kalau susah sangat nak ingat, guna dia punya segitiga ni. I dekat atas, PRT di bawah. Bermakna yang bawah semua kena darab. Kalau kita cari P, maka kena bahagilah. I kena bahagilah dengan 2 ni. Okay? Kalau mencari R, I kena bagi dengan PT pula. Okay? Faham tak segitiga dia? I sama dengan PRT. Kalau awak mencari P, bermakna I ni kena bagi dengan RT apa yang tertinggal tu lah. Okay? Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh dia masuk je nilai. Dia simpan, ni dah P lah, dia simpan mesti P. Okay, kadar faedah R. Tempoh masa T. Nak cari I, darab je lah. Okay? Okay, kita cuba yang pertama. Okay, so kita nak cari I sama dengan PRT. Okay, yang dah buat tanda jawapan. So, awak punya P berapa? 7,000. 7,000. 7,000. Awak punya rate berapa rate? 2%. 2%. Awak punya T berapa masa? 5. 5 lah. Okay, darab je lah. Okay. P 7,000 darab dengan 2%, darab dengan 5. Dapat berapa jawapan? 700. Awak dapat 700 kan? Okay, so faedah dia yang dia terima ialah 700. Kalau dia tanya jumlah simpanan selepas 5 tahun, bermakna awak tambah lah. Okay, jumlah simpanan yang dia ada P tu tambah pula dengan faedah ni dia dapat. Boleh? Sebab soalan dia hitung jumlah faedah, jadi kita cari faedah saja. Okay. Okay, kita tengok D. Menentukan
Kadar. Okey, menentukan kadar. Kadar ni mencari apa? Kadar ni kita mencari huruf mana? Ada P, ada I, ada T, ada R. Cari R. Awak mencari R. Jadi kita mencari R, kita kena pusinglah segitiga dia. Okey? Contoh. Okey, ni contoh Puan Noria mendapat faedah. Dia dah bagi dah nombor-nombor. Dia dah bagi dah P yang ni, simpanan. Okey, kemudian kita kena cari R. R mesti tak ada. Mesti tak ada rate. Mesti tak ada rate. Sebab yang ni kita kena cari. So awak buat segitiga tu. Okey, jadi kita nak R kan? Kita nak R. Jadi I dekat atas, P dengan T dekat bawah. Okey, apa lagi dia bagi? So dia bagi faedah. Faedah dia dah bagilah. Sebelum ni kita cari faedah. Kita cari I. Sekarang ni I dia dah bagi. Ini I So ini dia punya I. 120 ni dia punya I. Sebab faedah. 3 ni dia punya T. Masuk je nilai. Tak ada masalah tu. Ganti je nilai. So I 120. Apa tu? P. P dekat bawah kan? P dekat bawah. So P 2000. T 3. Okay. Kemudian awak tekan kalkulator. Jangan salah tekan je lah. Boleh tekan kalkulator. Ada yang tak reti tekan pecahan. So bila awak tekan pecahan, awak kena buat kurungan dekat awak punya kalkulator. Kita nak kira R, so awak kena mula dengan 120, kemudian letak ABC untuk pecahan, kemudian letakkan kurungan sebab dia ada 2 nombor dekat bawah tu. Okay, 2000. Senang sikit kalkulator nak faham apa yang kita tulis. Darab 3 untuk kurungan. Kita baru tekan sama dengan. Okay, betul tak jawapan dia tu? 1/50. K dapat 0.02. Okay, dapat 0.02. Tapi soalan dia R kan? Okay, soalan dia R, jadi 2%. Okay, ada 2 soalan kan? 1 dengan 2. Okay, ni pun sama juga kan? So awak nak kira tu R sama dengan I per PT. I dia berapa? Masukkan nilai 300. I. Beda I. Okay, I ialah faedah. So atas tu 300 betul. 300 bahagi dengan P berapa? 5,000. 5,000. Darab 2. 2. Dia 2 je lah. Dia dengan kalkulator dapat apa? 0.03. 0.03 bila tukarkan dalam bentuk persen, dia akan dapat 3%. Okey, itu soalan muka surat 19 ni. Kita bincang contoh saja. Okey, awak nak cari T pula. So yang nak cari kotak yang ni. T sama dengan I per R P R. Ingat segitiga ni Ingat segitiga ni. Okey, jadi tak ada masalah. Buat je pergantian nilai. Dia dah bagi semua. Kalau dia suruh T, dia suruh cari T, mesti lagi 3 ni dia bagi nilai. Okey. So atas 3,000. Faedah mudah jangan tertukar nilai ni jangan tertukar. Faedah mudah ni mesti I. Jadi I dia 3360 P. P mesti jumlah simpanan dia. Okey, P mesti jumlah simpanan. So bawah tu ada 8,000 kali dengan 0.06. 6% ni kalau awak tukar kan, nanti 6/100 pula lagi kan. Macam susah nak kira. Tukar je lah terus untuk perpuluhan. Okey, jadi awak mesti dapat satu nombor sebab dia tahun kan. Tak ada persen-persen kat situ. So nombor 1 awak akan cuba, nombor 2 awak akan cuba. Sebab dia bagi nilai je. Okey, F. Ni tadi soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang nota yang kita bincang berikutnya ialah mencari kesan. Okey, menentukan kesan pada faedah mudah. So awak mencari hitung faedah mudah. So soalan dia pun hitung faedah mudah. Sama je dengan contoh. So hitung faedah mudah mencari huruf apa ni? I ke, P ke, R ke, T ke?
Mencari I. I. So ni I dia. I sama dengan. Okey, I sama dengan apa? Rumus dia I sama dengan apa? PRT. PRT. Masuk je lah. Okey, so 3000 ni ialah dia punya P. So dia punya ini ialah R. R. Okey, kena ingat lah. Nombor tu merujuk kepada huruf yang mana. So R sama dengan 4.5%. Kat sini ni tukar 0.045, senang nak kira. Kita tukar siap. Nak tulis 4.5% pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. So tahun pertama ialah 5. Dia berubah kat sini. Tahun pertama 5, tahun kedua 8. So nilai dia punya faedah dia berubah. 5 tahun 600. Okay, bila 8 tahun dia dapat 1000 lebih. Okay. So akan kira untuk nombor 1 cara yang sama. Okay, yang A 3 tahun, yang B 7 tahun. Okay, kita dah sampai soalan yang terakhir. G. Okay, soalan G. Mencari apa sekarang? Tadi perubahan. Kita tengok soalan tadi tu. Tempoh. Akibat perubahan tempoh. Ni ini akibat perubahan tempoh. Jadi berubah tahun dia. Daripada 5 tahun jadi 8 tahun. Daripada 3 tahun jadi 7 tahun. Untuk soalan yang G, kita melihat perubahan kadar faedah. Faedah huruf apa? I. Kadar faedah bukan I. Kadar faedah ialah R. So, dia punya nilai dalam bentuk persen. Faedah mudah ialah I. Kita mencari kesan faedah mudah. Kita mencari nilai untuk I. Tapi perubahan dia ialah R. Faham tak? Okay. Tadi kat atas tu perubahan dia ialah T. Tahun. Okay. Okay, jadi contoh dia kat sini. So awak kena pandai tengok nilai apa dia bagi. Tu kan nampak tu nilai yang berubah. Nilai yang berubah ialah daripada 4% kepada 5% dalam setahun. Okay, jadi kat sini ini yang berubah sekarang. 0.04 dengan 0.05. Yang lain semua sama. So akan nampak. Okay, bila dia punya kadar tu lebih tinggi, dia akan dapat faedah yang lebih banyak. Nilai duit dia tu lebih banyak. Untung dia tu lebih banyak. Okay, samalah untuk nombor 1 ni nanti awak buat. P dia ialah, dia simpan berapa? 1700. 1700. Kemudian dia ada T. T ni apa? Nombor 3 ni apa? T. T sama dengan 3. Jadi yang berbeza dia punya R. Okay, R dia daripada 3%. Kemudian pula awak kena kira untuk 4%. Okay, ada masalah tak? So untuk hari ini kita berhenti sampai kadar perubahan. Okay, untuk mencari faedah mudah, kita berhenti sehingga melihat kesan bagi faedah mudah. Minggu yang berikutnya, di kelas yang berikutnya, kita akan sambung faedah compound.